Bulletin UMK bersama saya Nur Arina Faziah binti Muhammad Fazil A20A1683 dan bersama saya rakan penyampai saya Nur Rashidah binti Abdul Rashid A20A1770. Teruskan bersama kami. Pertemuan kembali faraid pada pandangan Islam terhadap hak isteri. Pengenalan. Setiap pasangan memiliki hak dan tanggungjawab masing-masing di dalam kehidupan alam berumah tangga. Bagi isteri yang sudah kematian suaminya, mereka berhak mewarisi harta suaminya. Hak ini adalah salah satu perkara yang diperolehi hasil daripada akad nikah yang sah. Faraid menunjukkan bagaimana Islam membantu perihal pasangan selepas kematian. Antara isu faraid terkini yang berlaku di Malaysia adalah isu yang melibatkan seorang pelawak yang tersohor, iaitu Allahyarham Syed Umar Mohtar bin Syed Muhammad Rizwan atau lebih dikenali sebagai Abang Boce. Allahyarham telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari tahun 2020 di kediamannya di Gombak kerana mengalami demam panas yang sangat teruk. Abang telah meninggalkan seorang balu dan seorang anak lelaki yang bernama Syed Usman Hamzah yang ketika itu masih kecil lagi. Berdasarkan kes, terdapat dua analisa isu secara kritikal dijalankan. Isu yang pertama, harta yang tidak diuruskan secara adil dan saksama mengikut pembahagian yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan tercetusnya pertikaian atau perbalahan antara ahli keluarga yang terlibat. Oleh itu, wasiat adalah perkara yang amat penting bagi memastikan sesuatu pembahagian aset atau harta dibahagikan secara adil dan sama rata. Dengan wujudnya wasiat, harta yang ditinggalkan ia tidak akan dibekukan. Justru itu, keadaan ini akan membantu bagi mengelakkan daripada waris mengambil hak yang bukan miliknya dan mengelakkan pergaduhan antara satu sama lain disebabkan harta pusaka yang ditinggalkan. Setiap perancangan dalam pembagian harta pusaka perlu dilakukan dengan teliti agar tidak berlaku sebarang perkara yang boleh memberi impak yang tidak baik. Hal ini kerana Islam merupakan agama yang bersifat menyeluruh dan kekal. Di samping sudah meletakkan panduan untuk membantu umat Islam dalam menyelesaikan pembagian harta seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Isu yang kedua pula adalah berkaitan perebutan harta pusaka. Kewujudan hukum faraid adalah bertujuan untuk memastikan pembahagian harta pusaka secara adil kepada semua peringkat waris yang terlibat dan bertujuan untuk mengelak pergaduhan sesama saudara. Justru itu, penulisan ini adalah untuk menerangkan bahawa kes mengenai faraid tentang hak-hak yang dituntut, terutamanya hak isteri, bukanlah perkara yang boleh diambil mudah oleh sesiapa sahaja. Berkaitan hukum-hukum mengenai faraid sudah disebut di dalam Al-Quran. Statistik mencatatkan bahawa masalah pergaduhan antara sesama waris, sikap ambil mudah dan kurang kesedaran adalah faktor utama yang menjadi peningkatan kepada masalah perebutan harta pusaka dan sebagainya. Berdasarkan kisah yang dikaji, adik kepada arwah abang mungkin mempunyai salah faham terhadap pembahagian harta pusaka yang sepatutnya mengikut ajaran Islamnya, seperti yang terkandung di dalam Al-Quran. Terdapat kaedah atau langkah pembahagian harta pusaka yang sewajarnya, iaitu meneliti terlebih dahulu dan membuat semakan di kalangan waris yang berkaitan dengan hak pewarisan melalui asyabul furud dan seterusnya diagihkan kepada mereka yang berhak mendapat harta dan baki harta diberikan kepada mereka yang layak menerima asabah. Terdapat juga cadangan yang boleh digunakan di dalam menyelesaikan isu ini. Cadangan ini ditujukan kepada ahli waris, iaitu di mana ahli waris perlulah membuat pembahagian harta pusaka melalui kaedah takharus. Takharus ini berlaku di mana ada ahli waris menarik diri daripada menerima harta pusaka bahagiannya dan diberikan kepada ahli waris yang lain sama ada sebahagian atau sepenuhnya dengan balasan atau tanpa balasan. Takharus ini juga termasuk di dalam hukum faraid kerana
Sebarang penarikan diri dan penolakan waris dijalankan di dalam kadar dan batasan hak yang ditetapkan oleh syarak. Sebelum menggunakan kajian takharuj, ahli waris haruslah melaksanakan kewajipan yang paling utama sebelum pembahagian harta pusaka. Berdasarkan kes yang dikaji, waris Allahyarham haruslah bertanggungjawab melaksanakan 7 perkara ini. Iaitu yang pertama, mestilah mengeluarkan harta dari pengiraan pusaka apabila Allahyarham yang semasa hidupnya telah menghadiahkan hibah hartanya kepada seseorang, tetapi mestilah mengikut rukun faraid dan syaratnya. Kedua adalah jikalau Allahyarham memegang amanah sebagai pemegang amanah, haruslah mengeluarkan hartanya daripada pengiraan pusaka. Ketiga pula adalah mengeluarkan harta seperti wang ringgit di dalam dompet atau dikeluarkan di dalam ATM untuk kos pengebumian Allahyarham, dan jika ahli keluarga menggunakan wangnya terlebih dahulu, ia boleh dituntut dari pengiraan pusaka Allahyarham. Keempat pula, ahli waris haruslah bertanggungjawab menyelesaikan hutang Allahyarham kepada Allah seperti fidyah, haji dan zakat. Kelima, jika Allahyarham meninggalkan hutang kepada manusia, ahli waris mestilah menguruskan pembayaran hutangnya menggunakan harta yang ditinggalkan Allahyarham. Keenam, ahli waris perlulah memberi harta Allahyarham kepada isterinya apabila isterinya yang sah menuntut 3 perkara, iaitu peruntukan tempat tinggal, tuntutan harta sepencarian dan nafkah untuk menyara hidup semasa tempoh edah. Akhir sekali, jika Allahyarham membuat sebarang wasiat kepada bukan waris atau tujuan kebajikan, ahli waris perlu menyelesaikannya jika nilai wasiatnya tidak melebihi 1/3 harta daripada peninggalan Allahyarham. Cadangan yang kedua untuk ahli waris ialah pewaris perlulah menggunakan proses pembahagian harta pusaka di tempat yang betul dan sebaiknya dengan bantuan pakar. Hal ini demikian kerana proses urus harta pusaka dengan sendirinya oleh pihak waris akan mengeruhkan keadaan kerana mereka boleh bertindak sesuka hati tanpa kefahaman yang tepat mengenai faraid serta akan mengikut emosi sendiri semasa pembahagian harta pusaka dijalankan. Berdasarkan kes yang dikaji, terdapat sedikit kesilapan yang dilakukan isteri Allahyarham dan adiknya Ali Putih yang telah menyebabkan pergaduhan dan salah faham di antara mereka. Kes ini telah menjadi viral apabila adik Allahyarham membuat kenyataan di media sosial mengenai ketidakpuasan hatinya terhadap isteri Allahyarham berkenaan dengan kenyataan yang dibuat olehnya, dan mereka juga telah mengambil tindakan saman menyaman di antara satu sama lain mengenai harta Allahyarham Syed Mokhtar. Menurut konteks perundangan, penguatkuasaan institusi pengurusan harta pusaka, dengan adanya pihak ketiga, pembahagian harta pusaka akan berjalan dengan lancar dan cepat. Institusi tersebut haruslah mempunyai undang-undang pusaka Islam atau faraid yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Masyarakat Islam di Malaysia tidak perlulah mengkhawatiri tentang pembahagian harta pusaka. Hal ini kerana terdapat banyak institusi pengurusan harta pusaka di Malaysia yang berlandaskan undang-undang pusaka Islam. Antaranya ialah Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah dikategorikan kepada 2, iaitu Mahkamah Rendah Syariah dan Mahkamah Tinggi Syariah. Di dalam Mahkamah Rendah Syariah, permohonan perintah faraid mestilah harta pusakanya bernilai tidak melebihi RM100,000, manakala untuk Mahkamah Tinggi Syariah perlulah keseluruhan harta pusaka si mati melebihi RM100,000, dan kes faraid munasakat juga harus diselesaikan di Mahkamah Tinggi Syariah. Kesimpulannya, pembahagian harta pusaka melalui kaedah faraid adalah merupakan asas kepada pewarisan Islam. Sistem faraid ini tidak boleh dipandang enteng kerana tuntutan pengurusan harta pusaka milik orang Islam secara faraid ini sukar dan ia perlu melibatkan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan bidang-bidang kuasa kerajaan negeri di bawah peruntukan perlembagaan persekutuan. Pengkaji juga dapat mengubah spekulasi masyarakat tentang ketidakadilan faraid kepada wanita, iaitu hak isteri.
Isteri boleh menuntut hak terhadap 4 perkara iaitu harta sepencarian, nafkah dalam tempoh iddah, peruntukan tempat tinggal, 1/4 harta arwah suami bagi isteri yang tidak mempunyai anak dan manakala 1/8 bagi mempunyai anak atau cucu daripada anak lelaki. Hal ini sudah terbukti di dalam surah Al-Nisa pada ayat yang ke-11, 12 dan 176. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran berkenaan hak wanita di dalam pewarisan harta pusaka. Oleh itu, ia boleh diklasifikasikan bahawa ilmu faraid sangat penting untuk difahami oleh setiap lapisan umat Islam. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan jika ada kekhilafan itu datang daripada kami sendiri. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan terima kasih.